Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Isyam bin Wan Abdul Sattar daripada SK Seri Kundang Rawang akan menyampaikan kepada anda semua tentang kem bestri solat yang merangkumi tajuk ibadah mandi wajib tahun 6 sekolah rendah. Kem bestri solat ini adalah program yang wajib dilakukan di setiap sekolah rendah dan ia hanya adalah kelolaan program wajib JECOB di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah, anak-anak sekalian, tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama melihat apakah yang terdapat subtopik di dalam mandi wajib ini. Yang pertama, kita akan menyentuh tentang maksud mandi wajib itu sendiri. Yang kedua adalah kita akan menyentuh tentang sebab-sebab mandi wajib. Yang ketiga, kita akan menyentuh tentang hukum mandi wajib. Yang keempat, kita akan menyentuh tentang rukun mandi wajib. Yang kelima, kita akan menyentuh tentang niat mandi wajib. Dan yang keenam, kita akan menyentuh tentang langkah-langkah mandi wajib. Bahagian 1, iaitu masuk mandi wajib. Definisi mandi wajib menurut bahasa ialah mengalirkan air kepada seluruh badan. Dalam arti katanya, sailul ma' ala jami'il badan, ia bermaksud meratakan air ke seluruh badan dengan niat yang tertentu. Mandi wajib bermaksud menghilangkan hadas besar seperti mandi junub, mandi kerana selesai haid atau nifas dan sebagainya. Kerana untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, kita perlulah mengangkat hadas tersebut yang besar ataupun yang kecil kerana kita ingin menyempurnakan ibadah kepada Allah. Tetapi dalam kes mandi wajib ini, ia menyentuh pada hadas besar, maka hendaklah diangkat dulu hadas besar itu, maka bolehlah kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi the key words is kita mestilah sailul ma' ala jami'il badani. Bahagian 2, kita akan menyentuh tentang sebab-sebab mandi wajib. Antara sebabnya yang pertama ialah bersetubuh berjimat, sama ada keluar air mani ataupun tidak. Perlakuan ini ialah apabila bertemu dua khitan, iaitu kemaluan lelaki dan perempuan, iaitu dengan memasukkan hasyafah ke dalam kemaluan wanita. Diriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi SAW, apabila bertemu dua khitan, maka sesungguhnya adalah mandi wajib. Riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, keluar air mani secara sengaja ataupun tidak sengaja. Walau apa sekalipun alasannya, sengaja ataupun tidak sengaja, keluar saja air mani, maka hendaklah ia menjadi punca-punca yang menyebabkan mandi wajib. Yang ketiga adalah mati selain daripada mati syahid. Mati selain pada mati syahid, mati kerana kemalangan, mati kerana jenayah, atau mati apa-apa saja kecuali mati syahid, maka hendaklah mandi wajib. Yang keempat adalah datangnya haid bagi perempuan. Haid bagi perempuan ia bergantung pada sistem badan perempuan itu sendiri. Ada perempuan yang 7 hari, ada perempuan sehingga 14 hari. Maka apabila sudah kering darahnya, maka hendaklah ia mandi wajib bagi perempuan. Yang kelima adalah keluar darah nifas. Keluar darah nifas. Keluar darah nifas selepas bersalin. Ada ulama mengatakan sehingga 3 bulan, ada ulama mengatakan 2 bulan, bergantung kepada sistem badan wanita itu sendiri selepas bersalin. Dan yang keenam adalah darah wiladah, iaitu darah yang mengiringi sebaik saja sudah bersalin. Apabila perempuan itu sudah saja bersalin, mengalirlah air darah itu tersebut, maka itu dipanggil sebagai darah kelahiran ataupun darah wiladah. Maka wajiblah sebaik saja perempuan itu bersalin, keluar darah itu tersebut, maka mandi wajib bagi wanita yang sudah bersalin itu. Bahagian 3 ialah hukum mandi wajib. Hukum mandi wajib atau mandi hadas besar ini ialah wajib. Sebab itu dinamakan mandi wajib. Wajib.
Jika sebab-sebab mewajibkan mandi itu berlaku ke atas diri seseorang itu tadi, yang seperti Ustaz sebutkan tadi, ada 6 sebab mengapa mandi wajib, maka wajiblah dia mandi. Bahagian 4, iaitu rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib berniat untuk mandi wajib, iaitu meratakan air ke seluruh anggota badan yang zahir. Apabila kita dah melakukan dua perkara ini, maka sahlah mandi wajib. Yang pertama, mesti niat. Rukun yang pertama, niat. Yang kedua adalah rata. Sailul ma' ala jami'il badan, iaitu meratakan air ke seluruh anggota badan yang zahir. Seterusnya, bahagian 5, kita menyentuh tentang niat mandi wajib. Niat mandi wajib. Lafaz niat mandi wajib, nawaitu rafa'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Nawaitu rafa'al hadasi akbari lillahi ta'ala. Nawaitu rafa'al hadasi akbari lillahi ta'ala. Dalam bahasa Melayunya ialah, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Ini adalah niat umum untuk mandi wajib bagi keadaan junub, haid dan nifas. Boleh pakai niat ini, nawaitu rafa'al hadasi akbari lillahi ta'ala, iaitu sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Bahagian 6, langkah-langkah mandi wajib. Langkah yang pertama, mula-mula kita hadapkan badan kita ke arah kiblat, kemudian kita basuh kedua-dua tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu beristinja, yang ini membasuh kemaluan, membuang najis dan benda-benda yang dapat, yang apa kiranya menghalang sampainya air ke kulit badan kita. Kita kena pastikan air tersebut bersih, dapat mengalir semua. Kalau ada selotip ke, kalau ada pen ke, atau apa-apa saja, maka hendaklah kita buang dulu, kita bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Mana tahu di celah-celah ni mungkin kita telah buat kerja-kerja sebelum ni, seperti mengecat, kita kena peka kita takut air tu tak rata, nanti kita bersihkan dulu. Apa-apa saja yang menghalang air merata ke seluruh kulit kita yang zahir. Langkah 2, iaitu kemudian kita berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat, iaitu sahaja aku berwuduk bagi melakukan mandi wajib sunat kerana Allah Ta'ala. Langkah 3, iaitu bacalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan berniat sambil mencurahkan air ke seluruh badan. Maknanya bila kita berniat, kita kena pastikan apabila air itu, kalau biasanya kalau kita pakai air pancuran daripada shower, air itu jatuh menyentuh saja kulit rambut kita, maka itu dikira kita terus berniat. Air jatuh sentuh saja rambut kita, kita terus berniat, nawaitu rafa'al hadasi akbari lillahi ta'ala. Seperti mana yang disebutkan dalam rukun mandi yang Ustaz sebutkan tadi. Ataupun dalam bahasa Melayunya, jatuh saja air menyentuh, maka kita berniat nawaitu rafa'al hadasi akbari lillahi ta'ala. Air kena, kita berniat. Soalan mungkin tanya, Ustaz, macam mana kalau saya tengah tengok TV, lepas tu saya mau pergi mandi wajib, tapi masa saya tengok TV tu saya telah berniat? Itu bukan niat. Itu kita letakkan ia sebagai azab, tidak capai niat lagi. Niat yang sebetulnya apabila kita air itu sentuh di kepala kita dan kita serentak kita berniat. Bolehkah kalau kita mandi dulu, lepas tu kita niat? Boleh. Tak semestinya jatuh air betul-betul serentak, tak. Kita mandi, air tu dah rata, kita niat kemudian pun tak apa. Dan jauhilah sifat-sifat was-was. Langkah 4, iaitu sampaikanlah air ke seluruh tubuh, termasuk di celah-celah jari, tangan kita ni, kaki-kaki kita, pangkal-pangkal rambut kita,
Jangguk-jangguk kita, cuping telinga kita semua ni, lubang-lubang hidung kita, pusat-pusat pun penting juga. Di celah-celah kemaluan kita itu, rambut yang terikat hendaklah diuraikan. Apabila air tidak kena pada salah satu daripada anggota badan, maka mandi itu masih belum dianggap sempurna sahnya. Kita kena yakin air itu dah kena pada seluruh badan, maka sah lah mandi wajib kita itu. Kita kena yakin. Langkah 5, iaitu kemudian jika kita mandi di sungai yang mengalir atau kolam yang airnya lebih daripada 2 kolam, maka dibolehkan menyelam ke dalam air tersebut. Katakan kalau di rumah kita tiada air, kita ingin mandi di sungai, boleh kita terjun. Bila masuk dalam air itu sendiri, kita terus berniat saja aku mengangkat hadap besar kerana Allah Ta'ala. Kerana apa? Sifat air itu sentiasa mengalir, maka dibolehkan untuk kita mandi. Ataupun kolam airnya yang lebih daripada 2 kolam, maka dibolehkan kita menyelam ke dalam air tersebut. Lakukanlah sebanyak 3 kali selaman sambil berniat. Ini adalah sunat. Kalau kita nak merendam selama-lamanya pun tak boleh juga. Janji mesti sailul ma' ala jami'il badani. Maka kita gosok-gosok dalam, kita cek lah mungkin ada benda-benda yang menghalang air sampai ke seluruh badan kita, termasuk celah-celah. Terutama sekali di celah kemaluan kita. Bila punggung kita ni, bila kita duduk macam ni, dia tertutup. Kita kena hendaklah buat macam ni, renggang sikit dan kita gosok. Supaya apa? Supaya mengalir seluruh air. Ingat, dia mesti sampai ke seluruh air. Sailul ma' ala jami'il badan, maksudnya rata seluruh tempat tafayan zahir, termasuk yang di celah-celah itu sendiri. Okey. Langkah 6, kemudian jika kita mandi di sungai yang mengalir, okey. Itu ulangan tadi. Yang tu yang penting ingat 2 rukun tadi yang ustaz beritahu kamu tadi, iaitu mesti niat, yang kedua mesti sailul ma' ala jami'il badan zahir. Mesti kita pastikan dia adalah zahir dan sampai kepada seluruh badan kita. Baiklah anak-anak sekalian, sekian, terima kasih. Hendaklah kita sentiasa menyucikan diri kita dari segi zahir dan batin, dan kita pastikan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Taala semuanya bersih. Bukan saja daripada zahiriah, tapi dari segi batiniah. Kita nak buat ni jangan rasa riak ke apa, kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita perkemaskan ibadah fardu ain kita. Salah satunya mandi wajib ni. Kadang-kadang kita tengok kenapa hidup kita ni tidak tenang, kita tengok hidup kita ni tidak fokus, tidak cool orang kata. Sebab apa? Salah satunya mungkin disebabkan ibadah-ibadah kita yang longgar. Terutama sekali mandi wajib, mungkin kita tersilap sebelum ni, silap salah faham. Maka hendaklah kita tanya para ahlinya, para ahli agamawan, supaya kita tidak salah sangka apa yang kita buat. Kita ingat betul dah, rupanya salah. Tiada masalah untuk kita bertanya, walhal dapat pahala pula, dapat catatan daripada malaikat. Baiklah anak-anak sekian yang ustaz kasihi sekalian, sampai di sini saja perkongsian ustaz pada hari ini. Mungkin pada lain masa kita akan bertemu lagi, dan ustaz harap kita dapat menjalani rutin harian kita ini menjadi seorang muslim yang soleh, dan ianya menjadi saham kita di akhirat. Lakukan yang terbaik. Sama ada kita hidup di dunia ini, selama mana kita hidup di dunia ini, lakukan yang terbaik supaya kita menjadi hamba yang soleh. Ini adalah saham ladang kita. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.